Baik, Parti Warisan yang ditubuhkan dan berpangkalan di Sabah hari ini secara rasmi melebarkan sayap di peringkat nasional dengan komitmen untuk meletakkan negara di landasan yang betul. Dan perkara itu dinyatakan Presidennya Datuk Seri Shafie Apdal dalam ucapan di Majlis Pelancaran Warisan Peringkat Nasional di Kuala Lumpur. Dan antara lain, Shafie menjanjikan peralihan daripada politik berasaskan kaum dan agama kepada asas keterangkuman. Dan ahli Parlimen Sempurna itu pada masa sama turut mengakui beliau tidak pernah obses untuk menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya, beliau berkecimpung dalam politik untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara. Dan ini perkara yang ingin kita bincangkan bersama dengan penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob, iaitu pensyarah di Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya UM, untuk melihat kesan dan ataupun untuk membincangkan tindakan warisan yang melancarkan atau melebarkan sayapnya ke peringkat nasional. Sudah bersedia di talian Dr. Muhammad Taufik. Ya. Doktor, bagaimana pandangan doktor melihat kepada strategi ataupun langkah yang dilakukan oleh warisan ini? Adakah ia mampu meraih sokongan ataupun hanya sekadar menambah pilihan kepada pengundi di kertas undi? Okey. Dalam konteks demokrasi ini kita lihat sebagai satu perkara yang cukup baik. Tetapi sebenarnya saya berpandangan bahawa Parti Warisan dan Datuk Seri Shafie Apdal perlu muhasabah diri kerana dalam pilihan raya DUN Negeri Sabah sebelum ini kita lihat hanya 29 kursi dimenangi oleh Parti Warisan dan tewas kepada gabungan JRS. Ini membuktikan bahawa Parti Warisan itu masih lagi ada kelemahan dan perlu diperbaiki dan perlu dilihat semula kekuatan Parti Warisan tersebut sebelum melebarkan sayap ke semenanjung Malaysia. Kerana jika asasnya itu tidak kuat, saya khawatir Parti Warisan juga akan menjadi seperti parti-parti lain yang hanya dilihat sebagai parti yang kemudian dan proses pemilihan yang akan dipilih oleh pengundi-pengundi. Dan yang kedua, saya lihat sepanjang pelancaran Parti Warisan Peringkat Nasional sebentar tadi, hanya nama Shafie diangkat dan dianggap sebagai satu-satunya pemimpin yang dianggap sebagai figura. Saya khawatir Parti Warisan ini akan menjadi Parti Shafie seperti Parti PKR yang dilihat seperti Parti Anwar. Apa akan jadi pada warisan selepas ini? Adakah akan menjadi nasibnya seperti Parti PKR yang semakin hari semakin merosot sokongan daripada rakyat dan pengundi serta pemimpin-pemimpinnya, menyebabkan pemimpin keluar dan dipecat daripada parti? Maka warisan perlu melihat semula, adakah semata-mata hanya untuk mengangkat kedudukan Shafie menjadi Perdana Menteri selepas ini, dan perlu melihat bagaimana penubuhan warisan itu mempunyai DNA orang Sabah semata-mata. Kalau nak mewujudkan satu gabungan ataupun satu parti politik bersifat nasional, mestilah menggabungkan pemimpin-pemimpin daripada semenanjung supaya apa? Parti Warisan ini bukan sahaja DNA Sabah tetapi mestilah mempunyai DNA Malaysia. Doktor, Presidennya Datuk Seri Shafie Apdal, Ahli Parlimen Sempurna, sering mengangkat mesej unity ataupun penyatu paduan kepelbagaian kaum adat dan juga budaya seperti mana yang beliau bawakan di Sabah. Tetapi dalam masa sama, adakah mesej-mesej yang diangkat oleh Parti Warisan ataupun Datuk Seri Shafie Apdal itu sendiri sejak sekian lama dahulu memberi indikasi siapa target audience ataupun target market warisan di semenanjung ini? Ahli-ahli, penyokong ataupun penduduk Sabah, orang kelahiran Sabah yang telah bermasturatin di semenanjung? Okey, daripada aspek masturatin di semenanjung, orang Sabah yang duduk di semenanjung, saya lihat peratusan itu tidak tinggi. Tetapi apabila saya meneliti dengan secara terperinci, saya lihat kecenderungan dan fokus Parti Warisan di semenanjung ini hanya untuk mendapat sokongan daripada kaum Cina. Maka kalau ini yang ditarget atau difokuskan oleh Parti Warisan, saya lihat prestasi warisan dalam pilihan raya ke-15 khususnya di kawasan semenanjung itu tidak akan memberi sokongan yang besar dan prestasi yang baik pada warisan kerana sudah ada banyak parti, misalnya sudah ada DAP, sudah ada MCA, sudah ada PKR. Maka saya lihat warisan ini hanya secukup rasa sahaja hadir ke semenanjung
untuk melebarkan sayap tapi tidak memberikan suatu wow factor ataupun suatu letupan yang besar kepada politik negara dalam PRU 15 yang akan datang. Doktor, benar seperti yang Doktor sebutkan, kita punya pasaran politik itu sudah padat. Lihat parti berasaskan kaum dan agama sudah ada Bersatu, sudah ada UMNO, banyak lagi parti-parti seperti Putra Pejuang juga begitu. Atau market pasaran itu sudah tepu. Tapi pada pendapat doktor, apakah yang mungkin boleh diketengahkan oleh Warisan sebagai unique selling proposition untuk survive dalam pasaran ataupun dalam landscape politik Semenanjung dan juga Malaysia secara keseluruhan? Saya lihat yang paling penting Warisan perlu kenal identiti parti itu sendiri dan tidak boleh membawa satu semangat yang sama daripada Sabah semata-mata untuk melebarkan sayapnya di peringkat persekutuan. Dan yang paling menjadi fokus hari ini iaitu bagaimana untuk menarik sokongan anak muda. Inilah sebenarnya pemasaran politik yang cukup jelas menjelang Januari, bagaimana kita boleh mempengaruhi orang muda dengan pelbagai inisiatif ataupun pelbagai dasar yang boleh diketengahkan oleh Warisan. Tidak boleh lagi membawa satu pemikiran politik yang lama, tetapi kita lihat ada satu kelompok iaitu orang muda yang perlu di tackle ataupun perlu dihambat perasaan mereka melalui penubuhan warisan ataupun pelebaran warisan di Semenanjung. Inilah sebenarnya yang boleh difokus kerana mereka tidak boleh lagi membawa satu perjuangan seperti parti-parti politik yang lain kerana sudah banyak parti-parti politik yang memperjuangkan kepelbagaian kaum ya ataupun terpusat atau fokus hanya kepada satu kaum. Ini akan melambatkan parti-parti politik yang sedia ada sudah banyak di negara kita akan memeningkan pemikiran dan pilihan ya rakyat dan pengundi dalam PRU 15. Jangan biarkan lambatkan ini berterusan walaupun demokrasi membenarkan ya berapa ratus parti politik, tetapi apa sebenarnya fokus dan tujuan untuk melebarkan sayap warisan di Semenanjung? Adakah untuk rakyat ataupun untuk kepentingan politik Datuk Seri Syafie Apdal sebagai Perdana Menteri pada masa akan datang? Doktor, ringkas saja, adakah Warisan dalam PRU 15 boleh menjadi kingmaker ataupun menjadi aggregator ataupun mengubah coalition sesuatu penubuhan kerajaan? Jauh sekali Warisan akan mencapai tahap sedemikian kerana mereka sudah tewas di Sabah sebelum ini. Track recordnya yang cukup tidak baik di Sabah, bagaimana pentadbiran selama ini Sabah tidak mampu untuk menunjukkan prestasi yang baik. Tetapi bagi saya, kalau betul nak menjadi kingmaker, kenalah menilai semula perubahan politik semasa. Jangan hanya sekadar masuk kemudian claim dan labelkan diri kingmaker kepada PRU 15 yang akan datang ataupun hanya sekadar parti nyamuk sahaja. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya, memberi pandangan berhubung dengan pelebaran ataupun parti warisan yang melebarkan sayap ke peringkat nasional.